Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah, mari seperti mana biasa kita mulakan kuliah mingguan kita. Sama-sama kita merendahkan diri, sama-sama kita terus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putus memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat-Nya. Malam yang berbahagia ini sekali lagi Allah perpanjangkan nikmat-Nya kepada kita, khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam. Kekuatan iman inilah yang menyebabkan kita mampu istiqamah, mampu konsisten, mampu terus ada dalam keadaan yang benar. Di antaranya kita mampu berkorban waktu dan masa kita untuk kita cuba mencari-cari kalau ada di sana sini nasihat-nasihat agama yang mudah-mudahan dia membantu untuk kita menambah lagi iman yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan adanya pula ini ilmu yang dapat kita pelajari sehingga dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita awali dengan doa. Mudah-mudahan niat kita yang tulus, ikhlas, semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha kita yang suci lagi murni ini untuk mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, minggu lalu kita sambung lagi hadis yang ke-7, hadis yang terakhir pada bab yang ke-65, bab zikril maut wa qisarul amal. Bab supaya kita banyak-banyak mengingat akan kematian dan sekaligus kita kurangkan daripada berangan-angan. Daripada 372 bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita masih lagi bab yang ke-65 ataupun hadis yang ke-578 menurut urutan buku kitab Riyadhus Shalihin daripada 1893 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi seperti mana hadis sebelumnya, tapi hadis ini Imam Tirmizi menganggap hasan. Dalam kitab syarah sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Kali ini diceritakan oleh Abdullah bin Ubay 2 minggu sebelumnya, di mana kita sempat menjelaskan duduk ataupun kedudukan hadis ini, dan ini penting bagi orang yang belajar hadis supaya dia tahu apakah hadis ini sahih ataupun tidak. Dan sekaligus kita sempat menceritakan tentang sejarah ringkas daripada sahabat yang menceritakan hadis ini. Ini Ubay bin Ka'ab, salah seorang daripada ahli Quran pada zaman Nabi SAW minggu lalu. Kalau yang tidak hadir, mudah-mudahan dapat kita ulang sedikit kerana kita hanya sempat ini mensyarahkan awal daripada matan hadis. Awal matan hadis ini bila Ubay bin Ka'ab menceritakan, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zahaba sulusul lail qama. Kata Ubay bin Ka'ab, satu ketika, bahasa saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Yang ketika itu kami sedang duduk-duduk di dalam masjid, lebih kurang sulusul lail, 1/3 daripada malam. Yang kemarin kita sebutkan, bila disebut 1/3 malam, yang mana dia bermula daripada waktu solat malam, kerana Nabi datang ke masjid untuk i'tikaf dan untuk melakukan solat malam, sama ada yang namanya tahajud ataupun witir. Dan Quran mengatakan solat tahajud hanya sah dilakukan apabila selepas tengah malam, kecuali pada bulan Ramadan. Jadi maksud hadis ini, Nabi datang ke masjid untuk i'tikaf, untuk solat malam, bukan nak tengok bola. Tengok kemarin kita cerita minggu lalu, bila saya bacakan awal hadis ini, saya ambil kesempatan untuk menjelaskan, jadikanlah rumah-rumah kita sebagian daripada tempat ibadah. Karena kata Nabi, afdalus salat fil bait ila salatul maktubah,
seutama-utama solat adalah di rumah, kecuali solat fardu. Ulama-ulama sepakat sah solat fardu di rumah, sah di masjid, tak ada masalah. Tapi maktubah solat yang fardu yang dipimpin oleh imam rawatib sangat utama, kata Nabi. Macam mana Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, bila dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ni buta, tak ada orang yang nak bawa saya pergi masjid, apakah saya juga wajib pergi ke masjid untuk solat fardu? Mula-mula kata Nabi, tak perlu. Sebelum dia jalan, kata Nabi, apakah kamu dengar azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, yang buta mata bukan telinga. Jadi dengarlah azan, kata Nabi. Kalau gitu hendaklah kamu datang ke masjid. Nak beritahu kepada kita, solat yang paling utama di masjid adalah solat maktubah. Macam tadi kita lakukan solat Isya. Tapi kata Nabi, afdalus salat fil bait, seutama-utama solat di rumah. Maksudnya solat-solat sunat. Apa pun juga. Tapi ulama datang untuk beritahu kepada kita bahawa solat sunnah pun sah dilakukan di masjid. Solat rawatib, qabliyah ke ba'diyah ke, kita dah sebutkan minggu lalu. Apa yang kita nak ulang di sini, mari jadikan rumah kita sebagai tempat beribadah. Adanya solat-solat sunnah yang kalau kita mampu tinggal sebelah daripada masjid, umpamanya macam Nabi. Solat rawatib lebih utama di rumah. Qabliyah, ba'diyah kalau kita tak balik lah, tak ada masalah. Macam malam ni, ya tak? Walaupun tinggal sebelah, tapi dia tak balik lagi pasal nak dengar ceramah, dia lakukan itu. Lebih-lebih lagi solat malam. Yang inilah yang seharusnya kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu umpama kubur. Ramai kita hari ni rumah ni macam kubur, tempat tidur je. Balik, mandi, makan, buang air, tidur, besok keluar lagi. Tak. Jadikan rumah kita ada tempat-tempat beribadah, di antaranya selain daripada solat, baca Quran dan sebagainya. Ini yang kata Nabi, fa innal baita allazi yaqra'u fihi al-Quran la tadkhulu syaitan. Rumah-rumah yang ada membaca Quran, syaitan tak berani masuk. So ini kita sebutkan minggu lalu, mudah-mudahan dia memberikan pelajaran kepada kita juga. Nah, Nabi SAW solat malam di masjid kerana Nabi i'tikaf. Kemudian Ubay sambung ceritanya, kata Ubay, habis solat Nabi SAW bangkit menghampiri kami dan Nabi sebut, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, uzkurullah. Pertama kata Nabi, ingat dah Allah. Sahabat-sahabat ni dalam masjid dah ingat Allah dah. Duduk dalam masjid i'tikaf, ya tak? Sudah tentu ingat Allah, tapi Nabi tekankan lagi. Yang ini kemarin kita sebut, ya tak? Hadis ini dikaitkan bagaimana bab kita pelajari supaya kita selalu ingat mati. Tak ramai orang nak ingat mati. Best ke ingat mati? Hari ni kalau ingat nak enjoy hore-hore, banyak orang suka lah. Tak ramai orang nak ingat mati. Seolah-olah hadis ini datang, kalau tak ingat mati, ingat Tuhan lah. Macam gitu. Ingat Allah banyak-banyak. Siapakah Al-Khaliq Rabbul Jalal? Siapakah yang menciptakan kita? Siapakah yang menghidupkan kita? Siapa yang memelihara kita? Daripada pagi kita hirup udara ni, ya tak? Siapa yang kasih, ya tak? So disuruh kita banyak-banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tujuannya supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Ini minggu lalu saya bawakan ayat Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang keluarkan kita daripada perut ibu kita. Waktu itu kita tak tahu apa-apa. Ada mata tak nampak, ada telinga tak dengar, ada tangan tak boleh pegang, ada kaki tak boleh jalan, ada otak tak boleh berfikir. Wa ja'ala lakumus sam'a, pelan-pelan Allah jadikan telinga tadi boleh dengar. Wal absara, dan mata pula boleh lihat. Wal afida, dan kemudian hati boleh berfikir. Kata Allah, la'allakum tashkurun. Ini yang kita hari ini berkorban waktu datang. Kita nak tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak? Supaya kita jadi orang yang cerdik, orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seminggu lalu waktu ini saya cerita tentang Ibrahim Adham. Asal anak orang kaya, Allah nak berikan hidayah dengan berbagai-bagai cara. Hanya dengan suara, bila dia nak memburu tadi, satu suara datang, Ibrahim, kau tak diciptakan untuk itu. Kalau kita ni nak jadi orang yang baik dengan berbagai-bagai cara, tak? Kalau enggak, tapi kalau tak nak sebuah dalil. So kita sebutkan, tak?
Allah perintah kita mengingat Allah SWT pada banyak tempat dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbahuhu bukratan wa asila, kata Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, ingat Allah dengan ingat yang banyak. Bertasbih kepadanya siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Banyak ayat-ayat yang menyebut itu. Kita solat Jumaat orang laki-laki, kita kena tahu dalam 186 jam satu minggu, cuma Allah minta kita berhimpun tak lebih daripada 2 jam, paling-paling 1 jam solat Jumaat dengan khutbah. Tapi kata Allah, fa iza qudiyatus salah, apabila kamu selesai melakukan solat Jumaat, fantashiru fil ard, bertibarlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari kurnia Allah, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ingat Allah banyak-banyak agar kamu mendapat kejayaan. Saat kita kerja ni, kadang-kadang kita lupa Allah SWT. Yang bekerja ni kadang-kadang cari duit sampai tak kisah orang. Yang berniaga nak cari untung kadang-kadang terpaksa langgar undang-undang. Pergi solat Jumaat dengan khutbah, dengan nasihat, kata sekejap aja, paling-paling 1 jam solat dan khutbah. Habis itu kejar lagi dunia, tak ada. Tapi kata Allah, wazkurullaha katsira, tolong ingat Allah banyak-banyak. So banyak ayat-ayat yang menceritakan supaya kita ni ingat Allah. Sehingga kata Allah SWT, fazkuruni azkurkum, kalau engkau ingat aku ingat kamu. Kita cerita bagaimana seorang ibu yang marah kalau anak-anak tak ingat kepada ibu yang mengandung, yang melahirkan dan yang menyusukan. Ini minggu lalu kita cerita. Maka Allah juga marah kalau ada orang yang tidak mahu ingat Allah SWT, seperti mana ayat yang sering dibaca pada solat Isyak setiap malam Jumaat di sini. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, asal ayat. Kemudian Allah sama, wala takunu kallazina nasullah, jangan kamu jadi seorang yang lupa Allah SWT. Fa'ansahum anfusahum, nanti Allah jadikan dia lupa diri dia sendiri. Ulaika humul fasikun, orang ni orang-orang yang fasik. Marah Allah Subhanahu wa ta'ala bila ada hamba Allah yang tidak kenal jasa. Subhanallah. Dalam surah Al-A'raf Allah sebut, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh kami telah ciptakan satu neraka nama Jahannam yang kami siapkan khas untuk jin dan manusia. Kenapa Allah sebut di sini? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada akal, ada otak, tapi tak nak berfikir. Walahum a'yunun la yubsaruna biha, ada mata tapi tak nak tengok dengannya. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka ada telinga tapi tak nak dengar dengannya. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka ni tak ubah seperti mana al-an'am, binatang ternakan. Kata Allah, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ini kita cerita manusia di darjat dia boleh lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat Allah tak berikan nafsu, Allah hanya berikan yang akan. Lepas malaikat dia tidak, benda yang dia buat semua Allah yang perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat dia tidak pernah durhaka, dia hanya buat apa yang Allah suruh. Mulianya malaikat. Binatang Allah tak berikan akal, tapi Allah berikan nafsu. Mereka hidup dalam keadaan tak ada taklif, tak ada tuntutan. Manusia makhluk yang sangat special. Allah berikan akal, Allah berikan nafsu. Kalau nafsu kita dapat ditundukkan oleh akal, kita lebih mulia daripada malaikat, kita lebih mulia. Tapi sebaliknya, kalau nafsu kita mengalahkan akal, kita lebih teruk daripada binatang. Seorang yang tidak mahu ingat Allah SWT, kata Allah, ulaika humul fasiqun, mereka ini orang yang sangat fasik, jahat, mujrimun, orang yang dosa besar. Maka saya contohkan, mari kita belajar agama, jadilah orang yang pandai kenang jasa, budi baik. Kita cerita tentang si tanggang dan sebagainya. Pengarang bawakan hadis ini, beliau sebenarnya nak sambung pembahasan sebelumnya. Sebelumnya hadis mengatakan aksiru zikra azmil lazat, yakni al-maut. Asalnya Nabi suruh kita banyak-banyak ingat pemotong daripada kelazatan, yakni mati. Tapi tadi saya sebut berapa ramai orang nak ingat mati, atau benda yang tak seronok. Macam hari ni belajar agama, siapa suka? Tapi kalau tengok wayang ke,
ataupun mungkin tengok konsert nyanyi-nyanyi, saya rasa ramai orang suka. Beli tiket mahal pun dia beli juga. Begitulah dengan mati. Tak ada orang nak pergi ingat mati, ya tak? Maka pengarang bawakan, ya tak? Hadis ini kalau tak nak ingat mati pun ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang itu bahasa saya lah. Dia nak beritahu kepada kita bahawa Nabi suruh kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyaklah, supaya kita nanti menjadi orang yang pandai bersyukur dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang ma'asi, yang maksiat, yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dalam hadis ini Nabi sambung, kata Nabi, ja'atul rajifah tatba'uha radifah. Kata Nabi, kerana sesungguhnya telah datang saat keguncangan dan diikuti pula dengan keguncangan yang berikutnya. Para ulama mensyarahkan kata-kata Nabi ini. Mereka mengatakan rajifah dan radifah. Yang pertama tadi adalah tiupan sasakala yang pertama, bermulanya kiamat. Yang kedua ini apabila hari kebangkitan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncang dengan sekuat-kuat goncang. Nabi ingat Allah lah. Tak lama ni anytime boleh kiamat, lebih kurang macam gitu. Dan kata Nabi, kiamat dia tak berhenti macam gitu. Tak, dia macam mati juga. Dia tak mati ni bye-bye je, tak. Dia akan ada hari kebangkitan. Maka hendaklah kamu seram sikit je tak. Kalau tadi kata Allah, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah sambung je tak. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar daripada kubur masing-masing bermacam-macam ragam. Untuk apa? Semuanya akan bertemu dengan Allah untuk memperlihatkan apa yang telah mereka lakukan dahulu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ini kita cerita minggu lalu. So apa yang Nabi SAW nak berikan sedikit tips kepada jemaah yang tadi rajin duduk dalam masjid, antaranya Ubay bin Ka'ab, tak? Nabi kasih mereka satu hiburan. Allah, tak lama ni mati. Kalau tak mati pun kiamat. Kalau tak kiamat pun mati. Kalau kiamat ni korang tak sanggup, teruk. Sebutkan wasa'atu adaha wa amal. Kiamat iaitu benda yang sangat dahsyat, derita yang sangat pedih. Tak ada orang yang mau melalui hari kiamat ini. So kata Nabi, kau bersiap-siap dah hari ini. Kiamat boleh datang bila-bila waktu. Dan tak payah nak tunggu-tunggu. Nabi sambung kata Nabi, ja'atul mautu bima fihi. Dan 2 kali Nabi ulang, ja'atul mautu bima fihi, kata Nabi. Mati ni sangat-sangat sengsara. Mati ni sangat-sangat seram. Minggu lalu kita cerita bagaimana keadaan nazak. Nabi SAW berikan satu tips kepada para sahabat supaya mereka ni nak dekat dengan agama, nak mau melakukan amalan-amalan supaya mereka persiapkan diri mereka dalam masalah-masalah bersangkut dengan hari sesudah mati. Kita cerita sebelumnya, badiru bi a'mal salihah. Bersegeralah kamu lakukan amal-amal salih. Kata Nabi, hal tantaziruna, kau nak tunggu-tunggu lagi ke? Macam gitu. Kemarin kita bincang, seolah-olah kita buatkan kesimpulan pada hadis yang kita pelajari pada minggu lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, anytime boleh berlaku kiamat. Dan kalau sudah berlaku kiamat, dah tak guna lagi taubat. Orang kafir ketika itu nak masuk Islam pun dah tak pakai. Dan kalau ada orang yang Islam dia tak beramal, amal dia pun tak pakai. Korang nak kena seram sikit. Dan kalau tak berlaku kiamat pun korang mati. Dan mati ni sangat-sangat dahsyat. Kita cerita masalah nazak. Dan kita cerita beruntung orang-orang yang datang belajar agama. Mereka dihiburkan, disirami dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dekat dengan agama. Mereka sentiasa menjadi orang yang selamat. Jangan cerita ini ulama besar yang datang untuk berdakwah dengan kita. Kita sebutkan kemarin seorang yang bernama Abdullah bin Maslamah, kaki Arab, yang hanya mendengar sepotong hadis yang pendek, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak ada perasaan malu, buatlah apa yang kamu suka. Dengan satu kata-kata hadis yang pendek, jadi perawi hadis yang paling siqah. Anak murid setia Imam Malik bin Anas di Madinah.
So bicara hadis ini, dia cerita tentang hidayah. Lama orang dapat hidayah dengar hadis. Kita tiap-tiap minggu duduk kat sini, ayat Quran dihidangkan, hadis-hadis Nabi disirami, tak? Dan kita cerita Ibrahim bin Adham ni orang yang asalnya tak kenal agama, tapi apabila ingat 2-3 kalimat saja tak jadi orang terbaik, sehingga kita katakan sulit kita nak jumpa orang yang baik macam dia, sehingga kerja sebagai penjaga kebun buah tapi tak pernah makan buah yang dijaga tadi, ditanam. Pasal amanah boleh jadi baik. Lepas tu belajar agama, insya-Allah jadi baik. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak anggap dia baik, Allah nak jadikan, Allah nak tune dia, Allah nak alter dia, Allah nak jadikan dia orang baik, dia kena faham agama. Macam mana kita nak faham agama? Kata Nabi, al-ilmu bita'allum. Ilmu ni kena ta'allum, kena pelajari. Kita kena korban sedikit harta kita, masa kita, penat kita dengar dan kita belajar. InsyaAllah jadi baik. Ini cerita dia, tak? Ini yang saya petik. Mak-mak, bapak-bapak minggu lalu beruntung besar kalau ada anak-anaknya belajar agama. InsyaAllah anda tinggal doa saja, ya Allah, jadikanlah anakku anak-anak yang soleh dan solehah. Tinggal doa. Dan doa yang paling ikhlas adalah doa ibu kepada anaknya. Tak ada lagi doa seseorang kepada yang orang lain melainkan paling ikhlas adalah ibu. Doa anak kepada mak bapak ni nombor 15. Kadang-kadang dia pun tak ikhlas. Doa suami pada isteri, tengok keadaan. Doa isteri kepada suami pun kadang-kadang tengok. Tapi doa ibu ni memang ikhlas, dan tidak ada ruang yang Allah nak tutup. Dia mustajab insya-Allah. Tapi sebelum kita doa, kita bikin kerja ni, tak? Orang-orang yang duduk dalam majlis ta'lim, mereka dikerumuni pada malaikat dan mereka dihidangkan dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Saya yakin insya-Allah dia akan jadi baik. Kalau dia jadi jahat belajar agama, something is going very 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 wrong, man. Anda faham tak? Matematik dia tak kena macam gitu. So saya sebut di sini, orang yang mahu mengingat kiamat, insya-Allah dia akan buat sebanyak-banyak amal. Dia tak tunggu kiamat. Dia ingat kalau kiamat ni, alamak, tak? Dia akan buat sebanyak-banyak amal soleh. Orang yang ingat mati, insya-Allah dia pasti akan ingat bagaimana nasibnya kalau sesudah mati. Dia akan beramal soleh. Insya-Allah dia akan jadi baik, insya-Allah. Kita sebutkan kemarin, tak? Bagaimana cerita seorang yang baik, hanya makan apple kebetulan sakit, kerana baiknya tadi sanggup dia suruh pembantunya untuk cari tuan apple tadi, minta maaf dan minta supaya doakan dia baik. Benda ni tak akan berlaku mainkan kepada orang yang baik saja. Dan alhamdulillah kita belajar agama, dia nak tune kita, dia nak ajar kita jadi orang baik. Dan kalau dalam dunia ni semua orang baik, alhamdulillah tentram. Tapi hari ni ternyata kadang kita driving je, tak jauh daripada Jurong pergi Gelang je, kita tengok bukan saja kereta macam-macam jenis, yang Toyota ke, yang Honda ke, yang macam-macam, tak? Kereta jalan tu macam-macam pesen, tak? Kita kenal kereta tadi, apabila kita tengok di jalan, siapa tuan dia macam gitu. Nak beritahu kepada kita, dunia ni tak ramai orang baik, tak ramai orang baik. Kalaulah hanya memandu kereta macam gitu, ya tak? Dia nak beritahu kepada kita, wallah, semua orang kena belajar agama, insya-Allah. Dia jadi baik, insya-Allah. So, saya sebutkan di sini, apabila kita belajar agama, matlamat kita pertama nak jadi baik. Anda jadi pandai, alhamdulillah. Tapi kalau pandai tak baik, belum sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Yang kita dakwahkan, tok-tok guru yang dakwah ke masjid-masjid di mana-mana pun, dia punya satu cita-cita. Dia nak supaya orang jadi baik. Bila orang jadi baik, dia dapat pahala. Itu dia cerita. Bukan nak kasih ilmu sangat, dan saya pun tak banyak ilmu nak kasih. Kita nak tune masyarakat yang datang dengar ceramah-ceramah agama supaya jadi baik. Anda jadi baik, saya dapat pahala. Macam gitu. Tapi anda pandai, belum tentu anda baik. Besar kemungkinan saya dapat kongsi dosa yang anda lakukan. So ini kita nak sebut. Malam ini kita sambung. Kata Ubay, bila saya dengar Nabi perintah supaya banyak-banyak ingat Allah, dan Nabi kaitkan bagaimana kita nak ingat Allah ni, kita kena ingat kiamat dan ingat mati. Dalam hadis ini katanya, qultu ya Rasulullah, inni uksiru salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Bahasa saya,
Kata Ubay, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya kan sudah banyak melakukan solat ke atas Tuan. Dengan betul-betul dalam kitab syarah yang saya baca, ulama tidak sepakat di dalam menterjemahkan perkataan ini. Sesungguhnya saya uksiru solata alaika, aku telah banyak melakukan solat ke atas kamu. Karena perkataan solat ini dalam bahasa Arab disebut kalimatul musytarak, kalimat yang mempunyai banyak pengertian terserah kepada ayat yang diletakkan tadi. Ada dalam kitab menterjemahkan sesungguhnya saya telah banyak berselawat ke atas Tuhan, karena perkataan solat juga diartikan selawat. Ada ulama menterjemahkan sesungguhnya saya sudah berdoa banyak untuk Tuhan, kerana perkataan solat juga artinya doa. Ada yang mengatakan sesungguhnya saya telah banyak melakukan berbagai-bagai ibadat. Berbagai-bagai tafsiran dan terjemahan. Dalam buku yang saya rasa ramai yang pegang di sini diterjemahkan selawat. Seolah-olah kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, ikan saya dah banyak berselawat ke atas Tuhan. Tak penting, ya tak? Yang penting saya nak sebut di sini, topik pembahasan kita pada hadis ini, bila Nabi datang ke masjid 1/3 malam. Kalau mulai solat malam itu kita cakap waktu kita 1 AM, 1 AM. Bukan 1 pagi. Kalau 1 pagi tu nak solat pagi, kan nak solat malam. Takkanlah datang waktu pagi, waktu malam lah. Anda faham maksud saya cakap? Okey. Cakap lah. Mulai solat malam hanya boleh di Singapura, cakap dah solat tahajud pukul 1. Nabi datang mungkin lebih sikit, pukul 2 lebih kurang macam tu. 1/3 malam. Nabi datang, dia tak? Apa mungkin 3:30 dan sebagainya. Nabi datang, Nabi niat iktikaf nak melakukan solat malam, yakni ibadah. Dan bila Nabi habis solat tadi, Nabi tengok sahabat-sahabat banyak melakukan ibadah dalam masjid. Nabi datang dan Nabi sebut, ayuhan nas, wahai manusia, uzkurullah, ingat Allah SWT. Sesungguhnya telah datang, yakni kegoncangan, dan akan diikuti dengan kegoncangan yang satu lagi, kiamat. Dan mati ini sangat ngeri, kata Nabi SAW. 2 kali Nabi ulang, tak? Nah, hadis ini dia sambung. Kalau kita tutupkan bahasa kita di sini, tujuan Nabi datang mengingatkan sahabat tadi agar mereka memperuntukkan masa mereka lebih sedikit kepada ibadah. Seolah-olah itu bahasa saya. Dia cerita tentang selawat ke, doa ke, solat ke, tak penting. Yang penting kita sebut di sini, yang Nabi nak beritahu kepada mereka, berikan masa yang lebih sikit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So ulama berbeza dalam menterjemahkan perkataan ini. Sesungguhnya saya uksiru salata lak alaika, sesungguhnya saya sudah banyak melakukan solat kepada anda, selawat ke anda, doa kepada anda. Yang ini ulama berbeza pendapat, kita terjemahkan bahasa kita. Kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, saya kan sudah banyak melakukan ibadah. Ini datang masjid ibadah lah. Awal-awal dah datang tadi, ya tak? Bila Nabi cakap macam gitu, kata Ubay bin Ka'ab, fakam aj'al laka min salati, berapa banyakkah waktu yang harus kami peruntukkan untuk beribadah? Kalau yang kami lakukan ini tak cukup, kami nak tanya, berapa banyak yang harus kami lakukan untuk mencukupi supaya kami selamat dunia dan akhirat? Itu bahasa saya supaya anda faham baca hadis ini. Dalam hadis ini mula-mula kata Nabi, ma syi'ta, kata Nabi. Kata Nabi, terserah. Kalau kau tanya aku berapa banyak waktu yang kau harus beribadah kepada Allah SWT, ma syi'ta. Kau suka, tak ada masalah. Nak bikin banyak boleh, nak bikin sikit pun okey, tak nak bikin pun no problem, no hard feeling. Macam gitulah. Ma syi'ta ni kau suka lah macam gitu. Anda tengok hadis ini, qultu, berkata Ubay ketika itu, ar-rubu', katanya Rasulullah, bagaimana kalau saya memperuntukkan masa untuk beribadah pada satu malam 1/4 malam? Nabi datang 1/3, dah lambat sikit. Dia nak lagi lambat 1/4, ada lagi 1/3 malam, lebih kurang macam gitulah. Anda tengok apa kata Nabi? Qala, Nabi SAW berkata,